kenapa Singapura tiba-tiba boleh keluar daripada Malaysia dan hanya kekal duduk dalam negara kita hanya 2 tahun saja? Apa reason dia? Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi, Lab Histrozi Tissue History. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang kedua, tingkatan 5, perlembagaan persekutuan. Dan fokus untuk video kali ini, kita nak belajar tentang apakah itu pindaan perlembagaan, subtopik 2.4. Alright. Jadi kita dah belajar dalam video-video yang sebelum ini tentang orang kata ciri perlembagaan. Kita dah belajar tentang sejarah penggubalan perlembagaan dan maksud perlembagaan itu sendiri. Dan untuk video kali ini pula, kita nak fokus kepada apakah itu pindaan perlembagaan. Alright. Kita belajar bahawa sebelum ini pada tingkatan 4, perlembagaan dihasilkan pada tahun 1957 ketika kita nak mencapai kemerdekaan. Dan kita belajar bahawa perlembagaan merupakan undang-undang yang tertinggi dan tidak boleh ditukar ataupun diubah sesuka hati. Tetapi kita masih lagi dibenarkan untuk membuat pindaan sedikit, mengikut kesesuaian peredaran zaman. Sebab perlembagaan ini akan diguna pakai sampai bila-bila. Jadi maksud pindaan adalah mengubah ataupun menambah baik perlembagaan sedia ada mengikut keadaan persekitaran. Dan tujuan perpindahan ini diadakan adalah untuk menyesuaikan dengan peruntukan negeri-negeri yang ada. Senang kata, untuk sesuaikan dengan setiap kerajaan-kerajaan yang ada dalam negara kita. Okey? Dan berdasarkan sejarah negara kita, kita dah menjalankan lebih kurang 2 pindaan penting dalam perlembagaan, iaitu kita ada pindaan pada tahun 1963 dan kita ada pindaan pada tahun 1965. Okey, jadi kita nak tengok persatu-persatu kenapa kita buat pindaan pada tahun 1963 dan kenapa kita buat pindaan pada tahun 1965. Okey, so kita tengok pindaan 1963 dahulu. Alright. Pindaan 1963 ini dihasilkan ataupun dilakukan, kenapa kita ubah perlembagaan pada waktu ini? Disebabkan berlakunya peristiwa penting dalam negara kita, iaitu berlakunya pembentukan Malaysia apabila Sabah dan Sarawak mula memasuki dan menyertai negara kita. Okey, dan kamu akan belajar tentang pembentukan Malaysia ini pada bab yang kelima nanti. Alright, jadi ada 3 pindaan yang dibuat pada tahun 1963 terhadap perlembagaan negara kita. Yang pertama, kita ada pindaan terhadap struktur mahkamah atasan. Alright, lebih kepada struktur terhadap badan kehakiman. Yang mana pada tahun 1957 kita dah menubuhkan mahkamah-mahkamah yang ada dalam badan kehakiman seperti mahkamah atasan dan juga mahkamah rayuan. Dan bila sampai tahun 1963 kita wujudkan satu lagi mahkamah yang lebih tinggi lagi, yang lebih yang mahkamah yang paling tinggi sekali yang kita panggil sebagai Mahkamah Persekutuan. Dan tujuan ataupun tanggungjawab Mahkamah Persekutuan ini adalah untuk menyelesaikan pertikaian antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Kalau ada pergaduhan atau pertikaian dari segi bidang ataupun tugas antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri, contohnya antara Perdana Menteri dan juga Menteri Besar, okey, Mahkamah Persekutuan inilah yang akan menyelesaikan, yang akan mengadili kes-kes tersebut. Alright, jadi itu yang pertama. Di pada tahun 1963 kita wujudkan satu struktur mahkamah atasan yang sangat kukuh. Dan pada hari ini kita masih kekalkan lagi struktur mahkamah atasan kita. Kita ada mahkamah atasan terdiri daripada mahkamah apa? Dalam mahkamah atasan kita ada mahkamah persekutuan, kita ada mahkamah rayuan dan mahkamah yang rendah atau mahkamah yang paling bawah yang ada dalam mahkamah atasan adalah kita panggil sebagai mahkamah tinggi. Alright. Yang kedua adalah pembentukan Mahkamah Tinggi. Di mana? Di Borneo. Yang mana Mahkamah Tinggi dah ada di Persekutuan Tanah Melayu. Sejak sebelum merdeka lagi kita dah ada Mahkamah Tinggi. Dan bila Sabah dan Sarawak masuk ke dalam pembentukan Malaysia, di situlah Mahkamah Tinggi diwujudkan.
di Sabah dan juga di Sarawak. Okey, yang mana mahkamah yang diwujudkan dinamakan sebagai Mahkamah Tinggi Borneo. Alright, dan Mahkamah Tinggi Borneo ini diketuai oleh seorang ketua hakim yang digelar sebagai Ketua Hakim Borneo. Maksudnya dekat sini, pada tahun 1963, Sabah Sarawak menggunakan satu mahkamah yang sama, iaitu Mahkamah Tinggi Borneo. Tapi, bila sampai tahun 1994, banyak masalah yang berlaku. Bila kita hanya wujudkan satu saja mahkamah untuk kedua-dua negeri. Sebab negeri ini besar. Dua-dua negeri ini besar. Jadi susah kalau hanya ada satu ketua hakim saja. Dari situlah pada tahun 1994, kerajaan mengubah daripada ketua hakim Borneo kepada jawatan, kita ada dua. Daripada satu jawatan menjadi dua, iaitu ketua hakim Sabah untuk menyelesaikan hal ehwal kehakiman di Sabah dan juga ketua hakim Sarawak untuk menyelesaikan hal-hal kehakiman di Sarawak. Jadi senanglah kat sini. Ketua hakim Sarawak difokuskan kepada kehakiman Sarawak. Kalau ketua hakim Sabah di bahagian Sabah sahaja. Kalau sebelum ini satu saja jawatan. Ini susah. Dua-dua negeri dia nak fikir. Jadi kat situlah kita pecah untuk menjadikan bidang kehakiman itu lebih lancar lagi perjalanannya. Yang ketiga adalah pindaan yang dibuat atau pengubahan yang dibuat atau yang dibuat dalam Perlembagaan Persekutuan adalah kita wujudkan jawatan yang di-Pertuan Negeri. Kepada siapa? Kepada Sabah dan juga Sarawak. Yang mana yang di-Pertuan Negeri ini adalah kita umpama macam sultan di sesebuah negeri. Tapi Sabah dan Sarawak tak ada sultan. Jadi kita wujudkan jawatan yang di-Pertuan Negeri yang menjalankan tanggungjawab seperti sultan di negeri-negeri yang ada sultan. Dan pada waktu ini, negeri sebelum Sabah dan Sarawak, negeri yang memang dah ada YDP negeri adalah seperti Melaka dan juga Pulau Pinang. Jadi sekarang kita tambah lagi, dua lagi YDP negeri untuk Sabah dan Sarawak ketika mereka memasuki Malaysia pada tahun 1963. YDP Sabah akan mendapat nasihat daripada Majlis Tertinggi Sarawak, iaitu Badan Pemerintah di Sarawak, manakala YDP Sarawak akan mendapat nasihat daripada Kabinet Negeri. Silap saya terbalik dekat sini. Saya betulkan dekat sini. Alright. Jadi Sabah ini akan mendapat Majlis Tertinggi Sarawak. Ini Majlis Tertinggi Sarawak dekat sini saya betulkan. Sekejap. Maafkan saya ya, Sarawak. Yang ni saya kena betulkan kat bawah ni. Ini nanti counter pula. Saya betulkan kat sini. Yang ni Sarawak. Yang bawah ini adalah Sabah. Alright. Jadi YDP Sarawak akan mendapat nasihat daripada Majlis Tertinggi Sarawak, iaitu Badan Pemerintah di Sarawak, manakala YDP Sabah akan mendapat nasihat daripada Kabinet Negeri Sabah. Siapa yang melantik kedua-dua YDP ini? Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong lah yang akan melantik siapa individu yang akan menjadi YDP bagi Sarawak dan juga Sabah. Dan itu adalah pindaan pada tahun 1963. Kita pergi kepada pindaan pada tahun 1965. 1965, 2 tahun selepas itu berlaku satu masalah dalam negara kita disebabkan berlakunya pemisahan Singapura. Singapura keluar daripada negara kita. Kenapa Singapura yang dah menyertai Malaysia pada tahun 1963 bersama dengan Sabah dan Sarawak, tiba-tiba dia keluar pada tahun 1965? Apa reason dia? Kenapa Singapura dikeluarkan dalam Malaysia? Apa reason dia? Kamu akan belajar dalam bab yang ke-6 nanti. Bab yang ke-6 nanti kamu akan tahu kenapa Singapura tiba-tiba boleh keluar daripada Malaysia dan hanya kekal duduk dalam negara kita hanya 2 tahun saja. Apa reason dia? Korang akan belajar dalam bab yang ke-6. Jadi, ketika 1965, kita buat pindaan lagi sebab Singapura dah keluar daripada negara kita. Jadi, kita kena masukkan apa-apa perkara yang berkaitan dengan Singapura. Alright? Yang mana pindaan ini digelar sebagai pindaan Singapura. Alright? Dan siapa yang membawa usul pindaan ini adalah TAR. TAR ni siapa? Tunku Abdul Rahman. Jadi Tunku Abdul Rahman lah yang membawa usul ni kepada Parlimen, Badan Perundangan Negara kita, dan pindaan ini diluluskan pada bulan Ogos. Ianya dibawa pada 7 Ogos 1965 dan Parlimen meluluskan pindaan tersebut pada 9 Ogos 1965. Dan semua perkara-perkara tentang Singapura dimansuhkan. Semua benda-benda yang berkaitan dengan Singapura yang ada dalam perlembagaan kita scratch, kita buang. Sebab apa? Sebab Singapura dah jadi negara yang
berasingan dan ada kedaulatan mereka sendiri. Jadi kita tak perlu lagi Singapura ada dalam perlembagaan negara kita. Contoh-contoh perkara yang dimansuhkan dalam negara kita, dalam perlembagaan kita berkaitan dengan Singapura adalah berkaitan dengan imigresi, hubungan luar, kewangan dan juga pertahanan. Jadi kat sini kamu dah belajar. Jadi pindaan Singapura ini berlaku pada 7 Ogos dibawa ke Parlimen dan tarikh Parlimen meluluskan adalah 9 Ogos 1965. Dan kalau kamu check out dalam Google sekarang, kamu cuba tengok hari kemerdekaan Singapura adalah pada 9 Ogos 1965. Kenapa 9 Ogos? Sebab 9 Ogos adalah menandakan mereka bebas daripada Malaysia. Jadi sebab mereka menjadi sebuah negara yang berdaulat dengan orang kata status bukan lagi sebagai status dalam negeri kita, tapi status sebagai sebuah negara yang merdeka pada 9 Ogos 1965. Sebab itulah kenapa Singapura menyambut hari kemerdekaan setiap tahun pada 9 Ogos 1965. Jadi itu adalah dua pindaan yang berlaku dalam negara kita terhadap perlembagaan persekutuan. Ingat, kita kembali kepada maksud dia. Alright, maksud pindaan adalah bila berlaku beberapa perubahan untuk sesuaikan. Yang ni Sabah Sarawak masuk, jadi kita kena buat peruntukan, kena buat pindaan, ubah sedikit supaya menyesuaikan dengan Sabah dan Sarawak. Yang ni pula kita buat untuk sesuaikan dengan peruntukan negeri sebab Singapura dah keluar. Jadi kita kena ubah sesuai lagi. Jadi contoh kalau pada hari ini tiba-tiba kalau ada negeri yang keluar lagi daripada negara kita atau ada negeri yang masuk dalam negara kita atau ada negara yang nak join Malaysia pada hari ini, kita akan buat pindaan lagi sudah semestinya. Jadi pindaan ini akan terus berjalan sesuai dengan peredaran zaman, sesuai dengan peredaran waktu dan mengikut kesesuaian peruntukan negeri. Okay, alright? Jadi itu adalah sedikit tentang perlembagaan persekutuan. Kamu dah belajar tentang maksud, kamu dah belajar tentang sejarah pengubalan perlembagaan dan kamu dah belajar tentang ciri-ciri perlembagaan dan bahagian yang terakhir ini kamu dah belajar tentang apakah pindaan yang pernah kita buat dalam perlembagaan kita iaitu pindaan 1963 dan pindaan 1965. Alright. Jadi kalau ada apa-apa topik yang kamu nak belajar bersama dengan saya, Sir Histrozi, korang boleh komen di ruangan komen. Okay? Dan jangan lupa untuk follow juga social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama, Histrozi. Let Histrozi teach you history. Okay?